Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatufu 'alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati. Adakah yang berhormat kita, Datuk? Yang berhormat kita ada? Belum sampai. Untuk cari-cari mana yang berhormat. Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'sim. Di dalam syurga mereka saling memperebutkan piala, yakni gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula menimbulkan perbuatan dosa. Ayat yang saya petik ini daripada surah At-Tur ayat 23, ayat 24, ayat 25, ayat 26. Allah Ta'ala menceritakan perihal keadaan manusia bila berada di dalam syurga. Kata Allah, yatanaza'una fiha. Yatanaza'un maksudnya ialah dalam syurga nanti pakat saling di kalangan kita ni, saling duk berebut. Jangan tuan-tuan bayangkan berebutnya dalam syurga ni macam berebut bahagian dalam dunia. Yatanaza'un maksudnya ialah saling duk minum. Masing-masing sibuk dengan minuman. Dalam syurga dia bukan ada rebut macam kita ni. Ya, kita sekarang ni penuh dengan rebut sana, rebut sini, rebut bola lah, rebut jawatan lah. Ya, macam-macam benda yang kita kena rebut. Dalam syurga kata Allah yatanaza'un, masing-masing pakat duk sibuk dengan minuman masing-masing. Tak ada siapa nak ambil daripada tangan kita, tak ada siapa nak curi daripada tangan kita. Masing-masing yatanaza', masing-masing duk menghidupkan, duk minum daripada gelas masing-masing. Di dalamnya la laghwun fiha, bila minum makanan minuman tu tidak menimbulkan perkataan lara, tidak menimbulkan perkataan mabuk. Dan kata Allah wala ta'sim, dan bila minum minuman itu tidak menjadikan orang yang meminumnya melakukan perbuatan dosa. Jadi apa istimewanya minuman dalam syurga ni? Dia bukan mabuk macam kita sekarang ni. Mabuk dalam dunia ni menjadikan perkataan kita ni merapu. Orang yang mabuk bukan boleh dengar cakap dia mabuk. Orang yang mabuk bukan betul cakap dia. Dalam syurga ada minuman, tapi bukan minuman yang memabukkan. Dalam dunia kalau minum minuman arak dan sebagainya, bunuh orang dia buat. Rogol orang pun dia buat. Tidur dalam longkang. Buat benda-benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab mabuk. Maka kata Allah, dalam syurga nanti, minuman yang manusia makan di dalam syurga adalah minuman yang tidak merosakkan, yang tidak memabukkan. Kemudian pada ayat 24, Allah Ta'ala berkata, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ, dan berkeliling di sekeliling mereka itu anak-anak muda.
lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Seakan-akan mereka itu adalah seperti mutiara yang tersimpan. Maka pakak duk minum, berseronok, bersenang lenang dalam syurga, dilayan pula oleh anak-anak muda yang menjadi pelayan. Nama dia apa? Ghilman. Jadi anak-anak muda saat masuk syurga, ada anak-anak muda dalam syurga, nama dia apa? Ghilman. Kata Allah, wa yatufu alaihim ghilmanun. Berkeliling mereka itu adalah anak-anak muda. Yang kerja mereka apa? Yang kerja mereka melayan ahli-ahli dalam syurga. Allah guna perkataan Okey. Baik. Allah guna perkataan wa yatufu. Yatufu tu maknanya keliling. Adik-adik pergi umrah belum? Pernah tengok ada orang buat umrah. Dia dekat tawaf tu, dekat dengan Kaabah tu panggil apa? Dekat Kaabah tu, orang panggil apa? Tawaf lah. Kan? Di sini Allah guna perkataan wa yatufu, tawaf. Berkeliling. Wa yatufu alaihim ghilman. Berkeliling mereka itu anak-anak muda yang melayan ahli-ahli syurga. Kata Allah, bila mereka itu melayan, keadaan mereka itu seperti apa? Ka'annahum lu'lu'um maknun. Keadaan mereka itu seperti lu'lu', mutiara. Lu'lu' ni tuan-tuan maknanya adalah mutiara. Maknun, yang tersimpan. Yang tersimpan rapi. Maknun, yang tercantik, yang indah, yang elok, dipanggil sebagai lu'lu'um maknun. Macam mana tuan-tuan nak bayangkan pelayan-pelayan dalam syurga ni macam orang-orang yang disebut sebagai mutiara yang tersimpan. Lu'lu'. Pada adik-adik kalau menikah pun nama anak lu'lu'. Kita hari ni kalau pun nama lu'lu' gelak. Apa nama lu'lu'? Lu'lu' tu nama mutiara dalam syurga. Bukan lu'lu'. No? Ni pun satu hal kat benda ni parah ni tuan. Baik. Banyak yang parah ni tuan. Tak mana tu? Lupa. Dulu kisah mendatang ni lupa. Baik. Lu'lu'um maknun. Adik-adik nanti dapat anak pun nama lu'lu'. Tak mau Ustaz, tak sedap. Tu pula. Lu'lu' maknanya ialah mutiara. Yang cantik, yang tersimpan. Begitu kemah sekali. Maka pelayan-pelayan yang melayan, anak-anak yang melayan kita ni tuan-tuan, duduk dalam syurga ni, kata Allah seperti lu'lu'um maknun. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Jadi kita kena ingat bahawa yang melayan dalam syurga ni bukan bidadari. Tu kena ingat tu makcik. Sebab ada orang tanya, Ustaz, kalau suami ni bidadari layan kat leha ni macam mana pula? Orang lelaki dapat bidadari, kami ni macam mana? Allah sebut dalam Quran. Adanya anak-anak muda yang melayan kita, nama dia ghilman. Yang keduanya, Kak Leha tak payahlah duk bising nanti dalam syurga. Siapa nak jaga Kak Leha? Kak Leha duk dengan siapa? Suami dapat bidadari. Kak Leha dapat apa? Kak Leha tu jadi ketua bidadari. Nak gaduh apa Kak Som? Jadi ketua bidadari. Ketua dengan anak bidadari, nama mana lebih kemah? Cuba tengoklah dunia kita sekarang. Antara ketua dengan AJK, mana kemah? Ketua. Ketua kalau dia cakap, ada rostrum, AJK duduk dia diam. Ketua kalau dia mesyuarat, baik tangan atas meja. AJK, plastik nak bukit. Apa nak bungkus garipak buat balik? Dia bukannya sama antara AJK dengan ketua.
Jadi besok Kak Leha dalam syurga lagi cantik. Dalam syurga nanti akak-akak lagi lawa, lagi segak, lagi bergaya, lagi muda. Tapi Kak Leha ni gigi tak ada sekarang kan. Nantilah syurga penuh balik. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Kemudian kata Allah pada ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala kata lagi. Mereka akan berkumpul, anak-anak mereka, mak bapak mereka, keluarga mereka dalam syurga. Berkumpul balik dalam syurga. Isteri, suami, anak-anak, pakat duduk balik dalam syurga. Inilah dia tuan-tuan yang menjadi kecintaan kita. Yang menjadi keinginan kita. Bukan setakat dalam syurga kita inginkan berkumpulnya anak beranak. Dalam dunia ni pun teringin nak berkumpul adik-beradik. Saya tadi siang ada sepupu saya datang. Sepupu saya datang, dia kata, Ustaz, kita nak buat reunion adik-beradik. Reunion keluarga Haji Ismail. Haji Ismail ni ada 3 anak. Ya, bila ada 3 anak, tuan-tuan, mak saya ni adalah anak yang kedua. Jadi, kita nak kumpulkan balik keluarga Haji Ismail ni. Berkumpul balik sepupu, 2 pupu, anak saudara pupu, 3 pupu. Segala pupu-pupu lah nak jumpa balik. Bila jumpa tu jadi seronok, kata dia. Dalam dunia ni pun tuan-tuan, jadi seronok bila berjumpa. Tambah-tambah dalam syurga. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok hari raya, kalau tak berkumpul adik-beradik, macam tak raya. Sebab bila berkumpul anak beranak dengan mak bapak dia, maka bertambahlah kegembiraan dan keseronokan hari raya. Kalaulah di kampung ni, mak dah meninggal, bapak dah tak ada, anak-anak yang di KL tu nak balik ke Melaka ni pun rasa berat. Mak dah tak ada, bapak dah tak ada, rumah pusaka pun, pintu pun tak ada. Tingkap pun tak ada dah. Agak-agak nak balik lagi dah ke kampung kita ni, Lubuk apa? Lubuk Cina ni. Tak balik dah. Hari raya dekat KLCC. Dia kata Bangladesh ramai kan? Raya kat KLCC kata dia. Bangla ada, Rohingya ada, lagi seronok Ustaz. Meriah Ustaz, kata dia. Balik sini sunyi Ustaz. Hari raya ni jadi seronok bila adanya berkumpul adik-beradik. Yang ketiga, apa keinginan kita sekarang? Bila kita ziarah kubur opak kita, ziarah kubur mak kita, ziarah kubur ayah kita, kita akan masuk dalam Facebook. Tuan-tuan cuba tengok ada orang yang masuk dalam Facebook. Hari ini genaplah 10 tahun pemergian ayah tercinta. Ayah, ku merinduimu. Nampak. Okay. Ada yang pergi ziarah kubur suami. Hanya doa ku kirimkan pada arwah suamiku. Tenanglah dikau di sana. Lagipun aku dah dapat suami baru. Memang tenanglah kau tu pun. Dah nikah baru pula. Dia dapat orang Rohingya pula. Allah Ta'ala. Tak main lah orang Lubuk Cina apa. Kelas kita main foreigner. Rohingya ada. Bangladesh ada. Nepal ada. Itu pun kira luar negara juga kan. Tak main berlimau kan. Tuan-tuan, keinginan kita ialah nak jumpa cucu kita. Hari ni cuba tuan-tuan tengoklah. Allahu Akbar, sedih kan. Yang budak kecil mati kena bunuh. 6 tahun. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Siapalah yang bunuh budak. Kemudian tak lama lepas tu pula tuan-tuan, kemarin pula di Ipoh. Mai ada pula budak tingkatan berapa ke, kena langgar pula. Mati pula, Allah. Yang pak sampai pengsan. Tengok-tengok mayat anak Allah. Terkejut bapak. Yang kakak pula duduk pangku mayat adik tak dapat nak diselamatkan.
Yang mak ni meraung lah, anak ni mayat jumpa nu tepi anak sungai. Allahu Akbar. Yang suami pula terkejut. Isteri dengan 2 lagi anak mati kena rempuh dengan trailer. Semalam saya pergi ceramah di Sungai Petani. Jumpa dengan kemalangan maut mati tentang. Saya kata pak saya, apalah tak berjalan langsung kereta ni, jam kang mana pula. Tak bergerak langsung, orang datang naik motor, patah balik, aksiden, ada mayat, lambat lagi pula dah. Allah, ni saya nak datang sebab tuan-tuan ni punya jauh. Daripada Ipoh pukul 12 sampai di sini pukul 6. Jam tuan-tuan. Nak sampai tempat tuan-tuan. Sanggup saya datang tak dengan jam, dengan aksiden. Tak patah balik pula KL, besok Setiawangsa pula. Malam besok Bukit Rambai pula. Hari Isnin saya nak pergi Indonesia pula. 5 hari di Indonesia. Hari Khamis balik, hari Jumaat pergi Port Dickson pula. Jadi tuan-tuan, kaedah saya senang. Orang panggil datang, orang tak panggil lepak di rumah. Orang panggil ceramah datang. Berapa ramai yang ada, yang tu lah saya mengajak tuan. Speaker saat bunyi, saat tak bunyi pun lantak lah. Saya cakap kat tuan-tuan. Peduli apa saya. Tanggungjawab saya mengajar. Ya. Jalan saja tuan-tuan. Saya bukannya pilih tempat. Saya ceramah tepi kubur pun ada. Jangan kata pula Ustaz Kazim tu dia ceramah tempat orang ramai. Kalau motor orang tak ramai, dia tobat laut semua saya datang. Ramai ke tak ramai ke itu bukan masalah saya. Masalah saya amanah saya menyampaikan ceramah. Bila kita duk baca cerita-cerita Allah sedih tuan-tuan. Yang mati aksiden, yang mati kena bunuh, yang mati kena langgar, yang mati sakit, yang mati kena kanser, yang mati serangan mengejut jantung. Hari ni yang ramai mati mengejut. Ada yang tengah sembahyang mati, ada yang tengah main bola mati, ada yang main badminton mati. Pagi tadi kawan saya mati. Pagi tadi apa? Semalam. Tengah naik motor jatuh. Bukan jatuh motor, jatuh pasal stroke. Duk sihat-sihat naik motor bawa jatuh tuan-tuan, jatuh atas tanah. Atas jalan pecah kepala, doktor operate, buang darah beku, jalan tak dan seminggu jalan. Padahal darah tinggi, tak ada jantung, tak ada, tiba-tiba naik motor tumbang. Ni penyakit zaman sekarang tu sepal. Tiba-tiba kanser tahap 4. Kita pun tulis dalam Facebook, ibu, sakitmu terlalu cepat. Dan terlalu cepat kau pergi ibu. Ini bahasa-bahasa yang ada dalam Facebook, yang ada dalam media sosial. Saya cakap senang ya tuan-tuan. Dah mati tu matilah. Nak kata apa? Dah mati tu matilah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah pergi tu pergilah. Kita juga akan pergi tak lama lagi. Sebab kehidupan kita ni hidup dan mati je. Hari ni tak mati, tunggu besok pula. Besok tak mati, tunggu lusa pula. Lusa tak mati, tunggu tunggin pula. Tulat pula. Satu hari sampai juga mati tu. Nak lari pergi mana? Jangan duk angan-angan tinggi lah. Ya Allah, tu satu cita-cita lah. Ulul amal. Cita-cita tinggi yang tak munasabah. Tah-tah malam ni baru mati. Tah-tah malam ni baru berpindah alam. Tah-tah tuan-tuan kita ni mati. Lepas kawan kita mati, kita pula mati. Hari yang sama. Masya Allah. Kita hantar mayat ke kubur. Pukul 11 pagi. Pukul 2 petang kita aksiden kat depan. Meninggal. Pukul 6 petang, tanam mayat sebelah kubur yang baru tanam pagi tadi. Tak terkejut mayat tu. Bukan kau ke yang hantar aku pagi tadi? Masya Allah tuan-tuan.
Allahu Akbar. Alhamdulillah tempat tuan-tuan ni kubur luas lagi. Saya baru ni di tempat saya tu dia orang bagi taklimat. Taklimat apa Ustaz? Taklimat tentang kubur. Kubur tempat saya dah penuh. Kubur tempat dah penuh. Jadi yang mana kubur yang lama akan digali balik. Tulang dia akan dikumpul, letak setempat. Kubur dia tak setempat dan masuk orang lain. Asrama baru. Masya Allah. Ada kawan saya buat melawak. Tak apa Ustaz, kalau malaikat mari ramai-ramai menjawab. Dah ada 6 mayat satu kubur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penuh ada kubur kan. Ada yang tanam bawah, kemudian datang mayat baru, tak di atas. Ditambak lagi tanah kubur tu, supaya kubur yang di bawah tak usik. Mari kubur atas korek, tak sampai kubur di bawah. Ada pun cara yang kedua lah. Cara yang lain, dia kata korek lain, asingkan mayat tulang-tulang tadi, letak dalam bunjut, kemudian tak ke tepi. Kemudian masuk orang baru. Masya Allah. Nama dia kuburan abadi. Maknanya satu liang tu mungkin 5 orang, 4 orang. Batu nisan di atas. Masya Allah. Sekarang kalau kita ziarah kubur arwah tok kita je. Lepas ni tok orang, tok kita, tok siapa tak tahu, banyak. Pendek kata, mati mesti mati. Maka datanglah kerinduan pada kita. Tak payah susah hati. Kita boleh jumpa balik mak kita, bapak kita, anak kita, cucu kita. Kita boleh jumpa balik mereka ini di dalam syurga. Malah boleh hidup satu mahligai dengan mereka dalam syurga. Susah hati apa? Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat 25, ayat 26. Kita akan berjumpa balik orang-orang yang bersama dengan kita dalam dunia ni, akan jumpa balik di dalam syurga. Jadi tak payahlah menangis teruk sangat. Dengar kata mati ni tuan-tuan menangis ni menjadi buta. Ni kamu ni siapa? Dia adik-beradik kasih selamat. Kamu menangislah, tak tahulah saya mengenangkan anak saya mengenangkan isteri saya mengenangkan siapa? Cukup-cukup lah. Ni sampai tak nak pergi kerja, menangis sampai bengkak mata, sampai jadi meroyan. Reda. Kita boleh jumpa balik mereka ini di dalam syurga. Yang ni yang kita kena yakin bahawa kita boleh bertemu balik dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Allah katakan zurriyatahum. Mak bapak dia dan zuriat dia boleh berjumpa balik di dalam syurga. Yang ni tuan-tuan, yang tajuk kita ni. Baru nak masuk tajuk. Setengah jam tadi, 15 minit tu baru mukadimah. Ni baru nak sebut tajuk. Suami soleh. Itu baru nama dia Til Jannah. Hari ni orang asyik nikah je Til Jannah. Start besok sibuk kenduri kahwin. Start hari ni pun sibuk. Sampai habis tahun. Ada yang buat love besar. Ada yang buat love kecil. Ada yang buat mini love. Selamat berbahagia. Love Til Jannah. Amboi. Mayang subuh benda. Til Jannah. Penting lah. Subuh lepas. Lah. Subuh pun lebur ni pun masalah agak tuan-tuan. Bila subuh tak datang, macam mana kita ni nak dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala sebut di dalam Al-Quran tu, ni Nabi Muhammad sebut di dalam hadis tu, Nabi kata apa? Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah,
orang itu akan berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, ni Nabi Muhammad kata, siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Jadi abang-abang sebagai suami, tak usah cakap banyak ni, tajuk tu bagus kan. Suami soleh mencorak kebahagiaan rumah tangga. Bunyi tajuk tu bagus kan. Senang cakap, ajak sembahyang subuh sudah. Hari ni punya ceramah ni tuan-tuan, ajak sembahyang subuh sudah. Cakap banyak tak guna kan. Start pada besok aku nak sembahyang subuh dengan isteri aku nak sembahyang subuh dengan anak-anak aku nak main surau ni. Kalau hak tu pun tak boleh buat, tajuk hak cantik ni tak payah kan, pening kepala. Tak lagi duduk bincang macam mana cara ciri suami soleh lah, suami romantik lah, pening kan. Senang cerita subuh. Ni tempat lain lah, bukan di sini. 3 orang, 4 orang subuh. Tu pun untuk imam kat takbir sambil menguak. Usalli ala Allah. Allahu akbar. Dia sambil menguak main sembahyang subuh kan. Jom. Saya tengok satu tempat di di Kedah. Mana-mana budak yang main sembahyang subuh tuan-tuan, depa ni diberikan duit sebanyak RM5 supaya galakkan untuk orang main sembahyang subuh. Ustaz tu banyak duit. Dia buat kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Mula-mula anak-anak yang main sembahyang subuh dapat RM5 seorang. Yang mari ni tuan-tuan bukan anak-anak, bapa anak-anak pun datang. RM5 kena RM30, RM150, lepas duit ekstra. Wah. RM5 sehari, kalau main 30 hari, lepas kampik 2 kampik berat. Penuh masjid. Sekarang ustaz tu tak payah bagi duit dah. Memang dah jadi rutin mereka, budak-budak ni sebelum datang sekolah, mereka datang ke surau dulu. Kadang-kadang mereka yang kejut, ayah mereka main sembahyang subuh di masjid. Ni, dah jadi dekat Kedah. Bagus ustaz ni. Alhamdulillah. Macam mana kita nak buat kempen? Jadi kita lah sebagai bapa tuan-tuan, kita yang buat kempen untuk kita ni ajak anak-anak kita sembahyang subuh. Baik, ulang balik pada ayat yang ke 24 daripada surah At-Tur tadi tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur pada ayat yang ke-21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut terang-terang bahawa orang yang beriman dan anak cucu mereka itu berada di dalam keimanan, yang hidup dalam keimanan akan dipertemukan balik oleh Allah di dalam syurga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum, kata Allah. Kami akan bertemukan balik mereka dan anak-anak cucu mereka di dalam syurga. Jadi kalau ada orang tanya kita, ustaz, bolehkah kita ni jumpa balik opah kita, mak kita, datuk kita, anak-anak cucu kita dalam syurga? Jawapan dia, boleh jumpa. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya ialah daripada surah At-Tur, bermula daripada ayat 21 sampailah ayat 26. Sampai saya sebut tadi ayat 24, ayat 25, mereka berkumpul dalam syurga itu sambil duk minum minuman daripada benda yang tak memabukkan. Dihidang dengan minuman-minuman yang hebat. Dilayan daripada anak-anak muda, nama dia Ghilman. Tadi saya sebut. Jadi sebab itu, jangan kita ni bila ada berlaku kematian ke apa-apa, jangan kita tak reda, tak setuju dengan apa yang berlaku. Kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga soleh, keluarga solehah,
nanti kita jumpa balik dalam syurga. Bila jumpa balik anak beranak dalam syurga, nikmatnya tak terbanding, nak dibanding berjumpanya anak beranak dalam dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, baru ni ada satu penyanyi. Waktu dia mati, dia cuma tinggal 7 helai baju. Waktu dia meninggal dunia, baju dia cuma ada 7 helai. Selipar dia sepasang. Tu ya harta yang dia tinggal. Senangnya soal jawab nanti. Senang soal jawab. 7 helai baju. Kita berbalai. Adik-adik serban berbalai. Jubah berbalai. Saya pula baju berbalai. Allah tanya. Kereta berapa pasal berapa biji? Allah tanya. Jam berapa? Allah tanya. Handphone berapa? Allah tanya. Kak leha Allah tanya. Pinggan mangkuk berapa? Pinggan mangkuk hayun sudu sudip. Abang Haji Allah tanya. Tanah berapa? Duit berapa? Gelang berapa? Dah lah tanya. Daripada mana dapat? Allah tanya pula, ke manakah awak belajarkan? Inilah dia harta. Sampai hari kiamat Allah Ta'ala tanya kita. Yang penyanyi nasyid ni rumah tak ada, mesin basuh pun tak ada, apa pun tak ada, baju je 7 helai. Senang hidup dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala sebut tadi di dalam ayat yang ke-21. Allah Ta'ala sebut amalan yang kita buat tidak dikurangi sedikit pun. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita hari ini ada benda yang kita buat, tanah surau ni, tanah opah kita, tanah datuk kita wakaf. Akhirnya didirikan surau. Pahalanya berbanyangan sampai kiamat tak dikurang pun. Tuan-tuan wakaf dalam kapek masjid ni, kapek ni ada Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, insya-Allah nanti kapek kita ni kita bagi betul balik. Bagi betul balik, ponah balik kapek, menghadap kiblat balik. Buka balik kapek ni. Mai setengah orang dia tak tahu apa kapek RM1 dia menghadap sini pula. Tak apalah, tak payah ubah bangunan pun tak apa, ubah kapek. Ni tuan-tuan duk sedekah kipas, tuan-tuan sedekah untuk anak-anak tahfiz, wakaf dan sebagainya. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Takkan berkurang pun pahala dia. Bayangkan kalau pahala keluarga kita. Tadi ada orang daripada Tasik Gelugor datang sekolah saya pagi tadi. Dia kata, Ustaz, isteri saya amanah, isteri saya sakit. Sakit apa isteri? Isteri saya sakit kaki. Ada? Operate kaki, seminggu tak sampai mati. Sakit apa kaki? Operate mati. Dia tu tak tahu. Penyakit pelik kan? Kena tang kaki sakit pun mati. Jadi sebelum dia mati, dia wasiat. Dia kata ambil duit ni, pergi sekolah Ustaz Kazim, pergi wakaf buat surau. Jadi anak saya masuk sikit, saya masuk sikit, campur dengan duit arwah sikit, niat buat surau. Yang ni yang kita baca ni, ayat 21 surah At-Tur. Apa yang anak beranak tadi, apa yang mak bapak dia bagi, buat amalan soleh, tak dikurang walaupun sedikit pahalanya. Nanti mereka akan berkumpul balik dalam syurga. Ni dia. Berkumpul dalam dunia ni tuan-tuan, berapa banyak yang jadi susah. Bergaduh adik-beradik. Berkumpul dalam dunia ni, kakak dengan adik bergaduh. Kakak tak nak buat kerja sebab dah kahwin. Yang masuk pinggan adik perempuan. Cuba tengok tuan-tuan, kalau hari raya berkumpul, apa berlaku? Pertama, gaduh sebab yang laki-laki kena bakar lemak. Yang perempuan kena basuh pinggan buat ketupat. Yang kakak yang baru kahwin tak buat apa, duduk dengan suami dia.
Duduk nyepit-nyepit nyondor ni geram. Mak tengok kakak tu macam dia seorang ada lelaki. Yelah, dia orang baru kahwin. Adalah, kita je bersepinggan. Nyampah tu orang dia jaga lelaki dia je. Nampak tu? Itu berkumpul dalam dunia. Sekarang ni kalau berkumpul dalam dunia tuan-tuan, adik-beradik pun kadang-kadang beraduh. Sebab adik-adik tu, adik-beradik balik kampung, macam-macam bendera dekat kereta dia. Tak sama dah. Kepala tak sama dah. Itu. Ayah. Tak nampak tu. Bendera kat cermin kereta dia. Masalah stiker yang bergaduh. Yang ni warna hijau, yang tu warna biru, yang tu biru muda, yang ni biru tua, yang ni warna merah, yang ni warna putih. 8 anak, 8 bendera. Akhirnya jadi bergaduh pula. Hari ni kalau kita jumpa adik-beradik pun belum tentu lagi baik. Sebab apa? Sibuk tanya rantai labuh mak. Mana dia rantai labuh mak? Cincin mak mana? Akak dah cari dah. Gigi mah mak pun tak ada. Siapa ambil? Bergaduh pasal harta pula. Yang bertemu dalam syurga tak ada gaduh-gaduh. Tadi kita baca ada ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? La lawun fiha wa la ta'zim. Duduk dalam syurga. Tak ada perkataan kotor. Tak ada perkataan dosa. Baik. Berkumpul kita adik-beradik dalam dunia ni. Maki. Berbisik dengan mak pasal kak ipar. Mak oi. Kalau orang luar tu orang luar juga. Dia hasut mak dia. Mak oi, Kak Long tu orang luar, ipar je mak. Orang luar tetap orang luar mak. Amboi. Orang luar kau cakap pada kak ipar kau. Orang luar kau cakap pada kak ipar kau. Kak ipar kau tu lah yang jaga mak kau. Bila mak kau sakit kat hospital hari tu. Kamu duduk KL, adik kamu duduk JB. Yang duduk jaga mak kamu ialah kakak ipar kamu, menantu mak kamu. Tiba-tiba adalah sedikit tak puas hati dengan kakak ipar, terus keluar perkataan orang luar pun mak tetap orang luar mak. Padahal dia balik pun Sabtu Ahad je dengan cuti Ponggel. Anak kandung pun balik hari-hari Ponggel je. Ni Christmas nak balik pula. Yang jaga mak 24 jam ni siapa? Menantu. Yang duk lak badan mak tu siapa? Menantu. Yang duk suap nasi pada mak tu siapa? Menantu. Anak kandung ni balik Sabtu Ahad je kejap-kejap. Itu pun tidur kat homestay. Itu pun tidur kat dekat hotel kat Simpang 4. Kenapa tak tidur rumah mak? Tak ada aircon. Aiman tak suka mak. Aircon tak ada. Tak boleh tidur dia mak. Amboi. Aiman tu siapa? Cucunya. Alasan kedua kenapa? Wifi tak ada. Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian, kata Allah, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ayat yang ke-25. Bila mereka duduk berkeluarga di dalam syurga, berjumpa balik mak, bapak, suami, isteri, anak-anak tadi, seronok tuan-tuan. Dalam syurga, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Orang sebelah pun tengok dalam syurga tu, tengok keluarga sebelah sana tu, ya Allah, maknya ada, ayahnya ada, anaknya ada, cucunya ada. Ya Allah, macam mana mereka boleh berkumpul semula dalam syurga? Tertanya-tanya, ya tasa'alun ni maknanya ialah mereka saling tanya, bertanya. Macam mana keluarga ini boleh berjumpa di dalam syurga, boleh duduk dalam syurga bersama-sama? Seronoknya tuan-tuan, kita jumpa dengan arwah mak dalam syurga. Saya ni tuan-tuan, bapak saya meninggal tahun 73.
Saya tak pernah berjalan dengan bapa, tak pernah naik motor dengan bapa, tak pernah. Sebab bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Apa yang saya ingat tentang 8 bulan? Apa yang bapa saya sempat dengan anak yang umur dia 8 bulan? Jadi, jangan kita cakap, ya Allah, aku dah hagakan kasih sayang ayah. Dah haga, ambil air, nak minum. Ambil minum, dah haga. Aku dah hagakan kasih ibu. Aku sepak budak ni kan. Sebab tu saya kalau ada anak-anak yatim, saya marah. Kalau aku dah hagakan kasih sayang ayah. Tak payahlah baca-baca sajak. Kau jadi anak yang baik, kau jadi anak yang solehah, mudah-mudahan nanti kau jumpa bapa kau dalam syurga. Kalau kau menangis, bukan jumpa dah. Sebab tu saya kalau ceramah ke anak-anak yatim, saya belasah yang tu. Ini sikit-sikit tu bersedih padan dengan tok guru dia pun. Ajak anak-anak dia berjalan dengan lagu sedih, masuklah pekan. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kau ingat tak cerita tu? Sedih tok ketua dia. Lambat nak sampai. Pasal apa? Pasal atas pentah. Dia punya pentah dia kecil. Jalan pelan. Nak bagi habis satu lagu. Yang menyanyi Haji Bakhil. Suara P. Ramlee. Itu je pelik. Kan P. Ramlee tanya dekat dia. Tuan Syekh, perlukan apa? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Yang mana faham, tak faham juga. Oh, kebetulan bapak mertua saya nak bayar zakat. Inilah rumah anak-anak yatim. Budak-budak, inilah rumah kita yang baru. Masuk budak-budak. La ilaha illallah. Itu cerita 3 Abdul. Dia pergi paraid harta pak pusaka pak mertua dia. Mana mau tuan. Jangan sedih kalau sini ada anak yatim. Ni bekas anak yatim. Umur saya 8 bulan, bapak saya aksiden meninggal. Target saya apa? Aku nak jadi orang baik, aku nak buat benda baik, aku nak buat benda soleh. Mudah-mudahan aku jumpa bapak aku dalam syurga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Jumpa balik dengan mak saya meninggal 2011. Allah tuan-tuan. Okay, 2011 jumpa balik. Nak jumpa balik dengan adik saya meninggal tahun 80. Saya nak jumpa balik dengan abang saya nombor 1. Abang saya nombor 1 meninggal tahun 60. Saya pun tak nak jumpa. Macam mana rupa abang sulung saya. Dia meninggal, saya beranak pun tak. Jadi kita teringin tak nak jumpa dengan adik-beradik macam itu? Teringin. Kalau teringin, itulah jawapan dia. Bukan tengok muka saya tu, tengok tajuk tu. Jadilah orang soleh. Buatlah amalan soleh. Allah bagi masa sikit je lagi untuk kita. Sementara tengah ada ni hidup. Terus duk buat maksiat ada stop. Kita ni pun tak tahu tuan-tuan berapa hari boleh hidup. Berapa jam boleh hidup. Berapa minit boleh hidup. Saya ceramah dulu. Saya ceramah sekali. Kuliah bulanan saya setiap minggu. Masa itu di rumah Menteri Besar. Menteri Besar Perak. 2014, 2015. Setiap minggu hari Ahad buat ceramah di rumah. Ramai tuan-tuan, beribu lah. Saya perasan makcik depan saya ni duduk lentok. Lentok tuan-tuan, menggolongso jatuh ke bawah. Ada pada atas kerusi. Rupanya meninggal. Meninggal senangnya. Duk dengar ceramah saya, lentok, golongso mati.
Panggil ambulans, tak ada. Jadi akak-akak yang duduk atas kursi tu, duduk elok. Ngelungsur tak pasal yang bahaji. Kita ingat pasal apa? Pokoknya tak ada lah. Ada sekali tu di sekolah saya. Dari Perlis. Satu perempuan pun meninggal kat tengah dengan kuliah. Kami mandikan mayat dia di sekolah. Semayangkan mayat dia di sekolah. Ajak dia nak mari sekolah, meninggal. Sebelum saya pergi umrah, ada satu makcik dari Johor. Dia kata ke anak dia, mak teringin nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Mak seronok sangat nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Anak bawa, menantu bawa. Siap ambil gambar lagi sebelah saya. Ambil gambar sebelah saya hari Sabtu. Hari Ahad, anak dia telefon. Mak saya baru meninggal. Lah. Yang Sabtu pagi, saya duduk ambil gambar dengan dia, berbual dengan dia. Ahad besok pagi meninggal. Tapi Ustaz, saya puas hati sebab mak saya sempat jumpa Ustaz dan sempat melawat sekolah Ustaz. Kami dah penuhkan hajat mak kami. Tuan-tuan, kita bersyukur Allah bagi lagi umur. Jadi apa tanggungjawab kita sekarang? Tanggungjawab kita sekarang jadi orang baik. Mana hak jahat-jahat aku tak mau. Mulut yang jahat, hati yang busuk, tangan yang jahat, kaki yang jahat, kemaluan yang jahat, stop. Saya takut tuan-tuan dengar orang zina sekarang ni, saya takut. Ada. Saya nak cakap pun, nak dengar mengadu masalah dia pun. Saya tak tahu. Saya kata betul ke cerita ni, tapi tak tahu. Kalau tuan-tuan saya cerita kat tuan-tuan ni pun, tuan-tuan geleng kepala. Dia kata, Ustaz, Allah terima tak taubat saya? Mana saya tahu? Allah tu Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Taubatlah, dosa besar mana pun Allah ampunkan. Ustaz nak tahu tak apa dosa saya? Saya tak mahu tahu. Tak, Ustaz tahu tak? Saya jahat, Ustaz. Saya jijik. Apa kau buat? Saya isteri orang. Okey. Waktu jadi isteri orang, saya berzina dengan suami orang. Oh. Betul? Suami dapat tahu. Betul? Suami ceraikan saya. Oh. Betul? Saya menikah dengan yang saya berzina tu, suami orang juga. Nikah dengan dia. Betul? Nikah dengan suami baru ni. Dia kata dah bercerai dengan suami lama. Dia berzina dengan suami lama dia pula. Oh, sudah. Lepas tu, suami yang pertama, suami yang kedua tahu dia berzina, dia cerai pula. Nikah balik dengan suami pertama. Ni apa? Ni 69 ke? 79 ke apa? Saya dengar tu pun pelik. Dah lah kak, saya tak mau dengar cerita kak pergi balik pergi sembahyang taubat. Dan kak jangan duk jajar pula cerita ni. Malu ke orang. Saya tak apa, saya cerita ni, tuan-tuan kan kenal perempuan tu, tengok muka pun tak kenal. Ni akak pergi cerita kat ustaz tu, pergi cerita kat orang ni, orang dah kenal tu dia tu. Mula-mula dia balun dengan lelaki orang, nikah dengan lelaki orang, cerai tu, dia balun dengan bekas lelaki dia pula. Ni gila ke apa? Yang tu hak kaki berzina lah. Hak kaki fitnah. Oh. Mentang-mentang lah ada Facebook, mentang-mentang lah ada TikTok, sedap tu fitnah orang. Dia tak tahu bila dia buat fitnah tu besok dia main pula ke anak dia. Hari ni dia mengorat anak orang, dia tak tahu besok anak dia orang lain orang. Hari ni dia jahat dengan bini orang, dia tak tahu esok isteri dia pun orang lain jahat. Sebab tu kita sebagai suami, tuan-tuan, jadi soleh. Sebab kita yang nak membentuk keluarga kita ni. Kalau kita buat jahat dengan anak orang, tunggu anak kita pula orang buat jahat. Kalau kita try isteri orang,
nanti isteri kita pula orang try. Pembentukan yang baik ni datang daripada kita sebagai suami. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu. Maknanya apa? Suami. Maknanya bapa. Bapa yang membentuk peribadi keluarga. Suami yang membentuk kepribadian keluarga. Tuan-tuan, ada saya buka sekolah saya dulu tahun 2006. Di dalam saya buka sekolah saya tahun 2006, macam-macam benda saya jumpa. Ada satu kes yang saya jumpa, anak dia umur 8 tahun, anak dia umur 12 tahun, hafaz Quran. Ingat, seingat-ingatnya dalam Quran, dalam kepala otak. Bapa dia datang, bawa anak dia laki-laki, 2 orang, bawa mak dia datang jumpa. Minta saya tasmik. Tasmik ni makna semak bacaan Quran anak dia. Umur 8 tahun seorang, umur 12 tahun seorang. Saya pun tuan-tuan tanya ayat ni dia sambung. Saya baca surah ni dia boleh sambung tanpa tengok Quran. Budak baru 12 tahun tuan-tuan, dia ingat 30 juzuk, dia ingat Quran tu macam kita baca Quran. Dia dengar kita baca, dia tunduk Ustaz, dia angkat-angkat kepala tu tuan-tuan. Sampai kita kata stop, baru dia stop. Allah, Masya Allah abang, oi. Saya dah lama dah tak jumpa budak ni. Dah 17 tahun dah. Dah menikah dah tuan-tuan. Sebab lepas dia jumpa saya, dia masuk sekolah international apa tau, dia belajar di luar negara, IQ dia tinggi, otak dia cerdik. Tuan-tuan, saya tanya pada ayah dia. Ayah dia kerja dekat satu kerja minyak ni, tiang 2 tu, mak dia lawyer. Saya tanya pada bapak dia, apa yang abang buat untuk anak ni? Dia kata, Ustaz, setiap pagi dia bawa anak dia mai datang semayang subuh, baca Quran di masjid. Habis baca Quran, baru pergi kerja. Habis baca Quran, semayang subuh, barulah anak dia pergi sekolah. Kemudian anak dia kata, Ustaz, anak dia mempunyai IQ yang hebat. Bila baca Quran, ingat. Bila baca Quran, ingat. Sejak bila yang abang bawa budak ni pergi masjid? Sejak umur 2 tahun, Ustaz. Subuh dah bawa dah. Dah bawa dah umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Lepas tu anak dia bila baca Quran, ingat. Bila baca Quran, ingat. Masya Allah, tuan-tuan. Ini satu orang yang mak bapak dia baik, anak-anak dia baik. Ada satu lagi benda pelik pada orang yang pelik-pelik yang saya duk jumpa ni tuan-tuan. Sepanjang saya duk jumpa ni. Dulu saya buat CD. Ceramah saya dirakam dalam CD. Saya dapat royalty 200 keping. CD. Saya tak dapat duit. Satu tajuk saya dapat 200 keping. Jadi kalau saya nak duit, saya jual CD. Jadi yang kaya bukan saya, yang kaya yang jual CD. Dia rekod ceramah saya bagi royalty 200. Saya tu bukan jenis berkira duit, kau suka hang lah, janji ceramah jalan. Jadi takkan saya nak jual. Apa saya buat? Saya ambil CD tu, saya bagi ke orang. Jumpa dekat RNR, bagi. Jumpa dekat sini, bagi. Bagi. Saya bagi dekat satu perempuan, free hair. Bukan hair free, free hair. Tak pakai tudung. Pakai skirt. Saya tak bagilah pada Kak Som. Dia pakai jubah ni elok lah. Saya bagi pada. Dia ambil. Dia bawa balik ke office. Dia nak buang CD saya tu dalam tong sampah. Dia kata daripada aku buang, biar aku dengar sekejap. Dia pun pasang. Masa tu pasang CD dalam PC, dalam komputer tu. Bubuh, masuk, dengar dekat komputer. Dia kata dia dengar daripada satu CD sampai satu CD, daripada satu CD sampai satu CD.
Lama-lama dia kata, ustaz, dia pun malas dah nak pakai macam sekarang, dia nak jadi orang baik. Bila dia jadi orang baik, anak dia, laki-laki seorang, anak dia perempuan seorang, lagi kecil daripada yang 12 tahun tadi, belum sekolah, dia bawa anak dia perempuan, dia kata, ustaz, anak saya ni dia boleh ingat surah-surah lazim, anak saya ni boleh ingat surah Al-Mulk, surah Yasin, budak ni baru umur 6 tahun. Saya dah lama sangat tak jumpa budak ni. Tak silap saya nama dia Darwishah, dengan Darwish. Tuan-tuan boleh tengok dalam CD saya, budak ni duduk atas pentas, baca Quran, tanpa tengok Quran, dengan bacaan telor. Mak dia daripada pakai tak tutup aurat, sampai pakai jubah. Bapak dia elok daripada perangai macam sekian-sekian, hari ni berubah. Bila bak berubah, mak berubah, mak jadi baik, ayah jadi baik, dia membentuk anak-anak jadi baik. Allahu Akbar. Ni hak saya jumpa, tuan-tuan. Yang ketiga yang saya jumpa, orang Kedah. Bapak dia ni businessman kampung, kontraktor kampung. Ada beho, ada jentolak. Dia nak buat kerja, ambil upah-upah, angkat barang, buat kerja, buat rumah lah, apa benda semua dia buat. Dan bapak dia, tuan-tuan, tak pernah tinggal semayang di masjid. Sibuk macam mana pun, masjid adalah tempat dia semayang. Maka satu hari dia bawa anak dia umur 15 tahun. Anak dia tengok muka saya macam tak ada perasaan. Saya tengok muka anak dia. Dia ni jadi apa? Anak dia macam tak ada perasaan. Saya tengok dia, dia tengok saya. Abang nak masuk anak abang ke sini ke? Ya, ustaz. Nak ambil sanad. Dia dah hafal apa? Dia dah hafal 30 juzuk Quran. Saya tengok dia. Boleh tak saya try dia? Kata kena faham ni. Try ni bukan ngorak dia. Saya kata pula, ustaz, try yang tak. Ustaz. Jangan cakap macam tu. Saya try dia bukan surah Al-Baqarah. Saya tebuk dia bukan surah yang rendah-rendah. Saya tebuk dia tengah-tengah. Bara'atum minallahi wa rasul. Baca daripada surah At-Taubah. Naik pula surah yang atas-atas. Fussilat, surah Al-Furqan. Dia boleh baca, tuan-tuan. Macam budak yang mula-mula tadi. Selagi tak suruh berhenti, tak berhenti dia baca tanpa tengok Quran. Pak saya apa ni? Hebat sangat otak ni, boleh ingat Quran ni. Saya masukkan dia pertandingan musabaqah hafazan Quran peringkat kebangsaan Johan. 10 juzuk Johan, 30 juzuk pun dapat ke dia. Saya pergi rumah dia. Allah, tuan-tuan, bersih rumah dia. Orang kampung, rumah bersih, laman bersih, semua bersih. Masuk tandas bersih. Mak dia baik, yang bapak dia ni pun baik. Dia kata, alhamdulillah ustaz, anak saya 2 orang ni, Allahu Akbar. Apa rahsia abang? Saya tanya kat dia. Sampai anak jadi cerah hati ni. Sampai anak jadi terang hati, boleh ingat Quran. Satu baris pun tak salah, satu huruf pun tak salah bila baca Quran. Saya tak tahu ustaz, ni anugerah Allah. Tapi yang saya tak pernah tinggal sembahyang Jumaat di masjid. Saya pastikan anak saya makan yang halal, yang haram, yang syubhah tak. Dia nak pergi makan tepi jalan, nak pergi cari ayam apa, nak cari apa nama mi segera ke apa, tak. Nak makan hak tak tahu halal, hak halal, tak. Nak pergi makan kedai hak tak Islam tu masak mi kari, tak. Kita hari ni nak bagi anak terang hati. Kedai tak halal masuk. Janji hak ambil order tu pakai tudung. Halal ke bang? Tengok staff tu pakai tudung tu. Halal ya. Hari ni Jabatan Agama keluarkan senarai nama kedai yang selalu dikunjungi oleh orang Melayu yang tak halal. Orang Melayu kita ni pantang kedai tu viral. Beratur orang, kita pun beratur sekali. Halal tak halal masuk. Saya tengok semalam dalam Facebook.
Betul-betul kedai cahaya Nur Alif. Betul-betul ya tuan-tuan. Orang Melayu pakai tudung bawa anak yang pakcik kopiah putih duk makan, duk tunggu mi kari. Mana faham? Tak faham sudah. Selalu aku makan mi kari penuh dengan tepung. Kali ini pula penuh dengan daging. Oh, ni dekat dengan puasa ni nak sampai. Kuda, hamling apa? Kongsi dengan masyarakat. Kata ya pula. Tapi aku rasa semacam naik bulu rumah aku makan ni. Hamling kedai mana? Kedai Ahok kata dia. Naik bulu rumah orang tak. Mi kari kedai Ahok. Hari ni orang Melayu gamak telan. Bungkus bawa balik anak-anak makan mi kari yang tak tahu halal ke haram. Bila kita tanya dekat toke dia, apa saya you jual tak halal punya? Nyonya. Yalah saya mencari makan mah ini saya punya kedai memang bukan halal. Apa saya orang Melayu masuk? Yalah you mintalah siji halal. Saya bukan orang Islam ah. Apa saya meminta? Ini kedai untuk orang bukan Islam. Lu orang masuk apa saya? Atau yang you jual apa saya apa? Sudah dia order kita hantar lah. Itu dia sudah. Betul kat dia tuan-tuan. Boleh telan tekak kita balik bayar tuan-tuan. Kemudian kita bercakap nak dapat syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Modus operandi dia senang. Pekerja dia pakai tudung. Tak dia ambil indon mana tak tahu, pakai tudung ambil order. Islam. Tukang masak tak Islam. Pembekal tak Islam. Ayam pun tak Islam. Memang saya bila ayam masuk Islam. Dia akan mengucap. Ayam pun tak sembelih ni. Sebab tu bila saya baca, tadi saya baca Jabatan Agama, Pejabat Agama Daerah mana dia keluar senarai nama. Restoran ni tak ada, restoran ni tak ada. Bila kita Google tuan-tuan, orang kita yang penuh beratur nak masuk. Allah sedih tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai bapa pastikan makanan yang betul-betul halal saja yang masuk dalam perut anak kita. Kalau nak jadi anak tu anak yang soleh, anak tu anak yang solehah, maka ditanyalah mereka itu, hai kawan, kenapa kamu boleh berjumpa balik anak beranak kamu dalam syurga? Ya tasa'alun, mereka saling bertanya. Apa sah kau boleh berkumpul dalam syurga? Apa amalan kau yang boleh berkumpul dalam syurga? Maka mereka yang ahli syurga yang berkumpul adik-beradik tadi berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka bagi jawapan. Bila ahli-ahli syurga tanya, apa rahsia kau orang yang kau orang boleh berjumpa balik dalam syurga? Keluarga kau boleh jumpa dalam syurga? Apa amalan kau orang ketika hidup dalam dunia? Maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kata mereka. Waktu kami hidup dalam dunia, kami mak bapak menjadi musyfiqin. Jadi pelajaran kita malam ni dapat musyfiqin. Jangan nanti balik rumah isteri tanya, abang Ustaz Kazim kata apa malam ni? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Semua mula-mula tak jelas, speaker tak dengar kan. Lama-lama jelas speaker dia, mula-mula tak clear. Tu dia kata apa? Bila dah clear tu, speaker dah clear, dia kata apa? Kira jelas lah kan, apa yang dia cakap tu terang lah. Yalah dia cakap apa abang? Isu apa? Kira jelas lah. Rupanya dia duduk kat depan surau, duduk minum air. Dia makan nasi pakai mak tu. Patutlah jelas dengan nasi tuan. Jadi malam ni kita dapat musyfiqin. Apa yang abang belajar malam ni? Malam ni abang belajar musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Baru nak masuk tajuk. Dia dah sejam lebih dah Ustaz oi.
Apa dia musyfiqin? Menjadi golongan yang berhati-hati, yang tegas dengan anak-anak. Anak dia keluar daripada rumah pakai seluar pendek. Husin, mana? Main bola. Masuk, pakai tracksuit. Pakai seluar pendek. Apa? Berbulu paha. Masuk. Itu nama dia apa? Musyfiqin. Okey, Intan, nak mana tu? Ke kedai ayah. Kenapa tak pakai tudung? Masuk pakai tudung. Intan pun pakai tudung, tapi pakai skirt. Astagfirullahaladzim. Suruhlah tutup aurat. Musyfiqin tu apa? Dia suruh anak-anak dia, pastikan anak-anak dia tutup aurat. Musyfiqin tu apa? Berhati-hati. Anak dia nak berkawan dengan siapa? Syarifah, siapa laki-laki tu? Kawan sekolah ayah. Buat apa jumpa dia? Tak ada jumpa ayah. Dia datang hantar buku latihan. Kamu keluar makan dengan dia, dating dengan dia ke? Makan Pizza Hut dengan dia ke? Tak ada ayah. Kalau aku tahu kamu pergi, siap kamu. Itu nama dia musyfiqin. Kamu sekarang bercinta dengan siapa? Bercinta dengan orang kerja KLCC aja. Jangan kamu dating, jangan kamu merendak tengok wayang ke, pergi karaoke ke. Kalau kamu nak, sekarang ayah nikahkan. Ayah tak suka dia bawa kamu naik motor RZ, menonggek kamu tu. Ayah tak suka sangat kalau ayah nampak kamu naik motor dengan dia, duduk dalam raga, naik E-Spy, jaga kamu. Itu nama dia musyfiqin. Musyfiqin ni tuan-tuan, dia kerja elok-elok, dia bawa balik rezeki yang halal untuk anak-anak dia. Musyfiqin ni tuan-tuan, dia takkan buat benda haram. Pasal apa? Mempengaruhi anak-anak dia. Musyfiqin tu apa? Dia sanggup bersusah payah, janji anak-anak dia sembahyang, janji anak-anak dia berjamaah, janji anak-anak dia boleh sembahyang. Bayangkan tuan-tuan, dia kata dekat anak dia, baca sembahyang, baca Fatihah, baca tahiyat, ayah nak dengar. Benda lain boleh ustazah kau ajar. Pelajaran lain boleh cikgu lain ajar. Tapi bab sembahyang, ayah nak ajar. Daripada wuduk engkau sampai tahiyat akhir engkau, ayah akan ajar. Ustazah boleh ajar di sekolah, tapi ayah nak tengok sendiri apa yang kau sembahyang. Betul tak betul? Itu nama dia musyfiqin. Abang-abang, anak-anak kita ni lagi setahun dua cukup umur. Lagi setahun dua ni cukup umur lah. Misai tak lama tumbuh. Lah tak ada misai, suara halus lagi. Oh ibu, pada siram bayu pagi. Suara halus lagi. Tunggu lagi 2 tahun. Gufurullah ni tak lama besar lah suara. Abang-abang pernah cek tak anak kita mandi hadas besar betul ke tidak? Pernah tak kita tanya anak kita niat hadas besar betul tak betul? Pernah tak kita tanya anak kita basuh berak betul tak betul? Basuh kencing betul tak betul? Bapak seorang tu cek sampai tahap macam tu. Kamu kencing tadi kau basuh tak? Tak ada ayah, kira halal. Kira halal kau cakap. Oi, itulah peranan bapak. Nama dia apa? Musyfiqin. Saya alhamdulillah lah tuan-tuan, anak-anak saya besar dah habis. Habis dah. Tinggal 2-3 orang kita lepas. Waktu dia orang besar ni, 10 tahun, 12 tahun, tingkatan 1. Ayah, petang ni nak keluar, nak pergi rumah kawan, sambut hari jadi. Baik. Berapa? 2.5. Baik. 2.5 saya tunggu dalam kereta. Jom ayah hantar. Padahal anak lelaki bukan anak perempuan. Hantar sampai rumah kawan dia, sambut hari jadi, jumpa dengan tuan rumah. Assalamualaikum. Menaiklah ustaz. Tak apa. Bagi mereka lah sambut. Saya nak balik nanti habis program, saya main. Saya pergi cek tengok betul tak betul dia sambut hari jadi. Pasal apa? Saya takut anak laki-laki kalau keluar malam, dia akan timbul masalah.
Sebab tu mak saya, waktu saya dulu, jangan keluar malam. Kamu kalau keluar malam nanti masalah. Duduk di rumah. Keluar malam pergi masjid, habis masjid balik. Jangan gatal keluar malam. Keluar malam besok jumpa rokok. Kamu keluar malam besok, jumpa dadah. Kamu keluar malam besok, jumpa race motor. Kamu keluar malam besok, adalah benda tak elok. Kamu keluar malam lagi, jumpa hantu. Dengar-dengar hantu tak jadi keluar. Sebab tu abang-abang, kita untung. Ni, anak-anak kita tahfiz. Saya buka sekolah tahfiz 2008. 2009, start budak-budak tahfiz belajar. Ada satu kes, mak dia nak ambil anak dia balik. Dah 2-3 tahun belajar, anak dia belum habis lagi 15 juzuk. Dia kata, Ustaz, anak saya tak boleh kecap. Anak saya tak boleh, Ustaz. Setahun 3 juzuk, 2 tahun 6 juzuk, slow, Ustaz. Saya nak ambil balik, nak hantar sekolah biasa. Silakan, makcik. Kak ambil, silakan. Sebelum akak ambil, boleh saya tanya soalan? Anak akak ni, dia duduk di tahfiz. Dia bangun pukul 5. Mandi, dia masuk dalam surau, dia ngulang Quran, dia hafal Quran. Nanti 6.15, dia sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, dia baca Quran sampai 7.30. Balik asrama, pukul 8, dia pergi makan, 8.30 dia masuk kelas, dia membaca Quran, dia ngulang Quran sampai pukul 12. Pukul 2 dia masuk balik, dia belajar akademik, pukul 3 dia mengulang Quran, lepas asar dia rehat. Pukul 6.30 petang dia duduk dalam surau, dia hafal Quran, lepas sembahyang maghrib dia hafal Quran, lepas sembahyang isyak dia hafal Quran, pukul 10.30 dia masuk dalam asrama. Sebelum dia tidur, dia buat waqiah satu surah, dia sembahyang taubat dua rakaat. Kemudian besok pagi pukul 5 dia bangun balik. Begitulah setiap hari sembahyang sunat dia buat, baca Quran dia buat, dia tak pernah renggang dengan Quran dan sembahyang. Soalan saya, akak pasti tak di rumah akak boleh buat macam tu pada anak akak sekarang? Kalau akak ambil anak akak, saya benarkan. Silalah, ini anak akak buat apa, saya halang. Tapi kalau saya ambil, saya benarkan. Akak ambil anak akak, soalan saya, dia subuh di mana? Soalan saya, dia pegang tak Quran? Soalan saya, dia taubat tak sebelum dia tidur? Soalan saya, pukul 9 dia duha tak? Soalan saya, sebelum dia tidur, dia baca tak waqiah? Mungkin sebulan dia boleh buat. Lepas sebulan, inilah kawan dia. Inilah kawan baharu dia. Menggantikan Quran. Sembahyang tak pergi lagi, berjemaah tak buat lagi, silat-silat hari bulan, subuh pun terlepas. Kalau kau yakin kau boleh buat lebih baik daripada kami, ahlan wa sahlan, ambillah anak kau, dipersilakan. Jimat berat saya sekapit bulan ni. Itulah. Kita bukan hafal Quran ni wajib 30 juzuk kak. Manusia tak wajib pun hafal Quran. Kalau tak boleh pun tak apalah hafal Quran. Saya tak marah langsung. Ada anak murid saya tuan-tuan, 5 tahun 5 juzuk. 5 tahun 5 juzuk saya tengok dia. Sekarang dah menikah dah, anak 2. Ada kereta 2 biji. Jadi tu imam. Baca apa jadi imam? 5 juzuk tu, orang belasah dah. Elok aja rezeki dia. Dia berniaga bagus, nikah pula dengan ustazah. Selesai masalah. Yang penting sembahyang, jadi orang baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita jadi musyfiqin. Jadi keputusan kita malam ni, kita sebagai bapa, kita sebagai mak, jadilah musyfiqin. Berhati-hati di dalam mendidik anak, berhati-hati dalam bab makan minum, berhati-hati dalam hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh jumpa dengan anak kita, berkeluarga semula di dalam syurga. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.